Untuk SUV yang berharga 100,000 dan ke atas, aku tak tahu kereta lain ada atau tidak. Kereta ni dia bagi bukan satu tapi 2 seat elektrik yang korang boleh adjust. Satu dekat pemandu ni, korang boleh adjust, korang boleh control dekat sini. Satu lagi, tak tahu korang nampak butang tu, boss mode. Bermaksud kadang-kadang bila kau duduk sini kan, anak kau nak space yang lebih luas, korang boleh adjust tau kat sini. So dia bagi kau 2. Yang ini dengan dekat sini untuk adjust kerusi. So 2 kerusi elektrik, tak cukup 1, 2. Design ni korang rasa pelik betul tak? Pelik tak? Pelik tak? Design ni kau tak payah nak pelik. Bukan kita je, bukan Proton je yang ada. Porsche pun ada juga design macam ni. Kalau kau beli Cayenne, kau akan dapat. So tempat letak air, dia ada fungsi juga sebenarnya. Benda ni dia menahan. Kalau kau letak kau punya, let's say kau tapau sesuatu daripada McDonald ke KFC ke apa semua, kau boleh letak kat sini. Dia jadi meja makan yang bila kau ambil corner dia takkan bergerak lah. So that's the good things about this thing lah. Tempat charge kat sini, kalau korang boleh perasan, tak tahu korang nampak ke tidak, dekat sini kita ada USB A ke B, aku tak tahu. Sebelah on the left side kita ada Type C. So tak silap saya dia ada 5 USB port. Satu lagi kat atas ni kot. Ni ada satu lagi. So 2 Type C, 3 USB port biasa. Untuk premium dan ke atas, tak silap saya, korang boleh juga ada tempat letak cermata ni. Alright, sunglass punya ataupun reading glass ke apa ke, ataupun ada orang yang hanya boleh untuk cermata pandu waktu malam ke. Kalau korang beli yang ada sunroof, apa nama tu, korang boleh control lah. Tapi kat sini tak ada ni premium, which is this is the car that I bought, punya design ataupun model. Ada lagi tempat letak barang kat sini. Kalau nak letak duit shilling ke apa ke, smart tag ke apa semua dekat sini. Meter combination yang baru juga. Lepas tu kalau korang tengok steering wheel ni sama macam dekat X50. Dia punya seat dengan door trim dia pun lawa. Dan yang macam saya cerita tadi dekat ambient light, mungkin siang tak apa nampak. So kalau kita nak cerita pasal dia punya meter combination ni, dia menggunakan modern full TFT LCD. Design dia ni menarik bila mana kalau korang pakai map. Kat sini ada map. Kalau korang pakai map yang terdapat, yang disediakan oleh Proton ni, map tu boleh keluar juga dekat sini. Lepas tu kalau korang perasan, dia punya info kat sini senang nak baca, mudah. Dan nanti aku akan cerita lebih dalam apa benda-benda yang kau nampak dekat meter ni. Kita nak cerita lebih sedikit pasal ISU ni. Ini antara yang largest dalam model kereta yang ada, yang kompetitor SUV yang seangkatan dengannya. Ini antara yang terbesar ISU ni. So korang boleh kontrol aircon dekat sini ataupun menggunakan button yang ada dekat sini ataupun digitalize yang ada dekat sini. Yang aku nak cerita adalah setting. So kalau korang nak on dia punya intelligent cruise control ke apa ke, ni door opening warning system ni, ini best. Dekat bumper belakang tu dia ada radar. So radar tu dia boleh tahu kalau ada kereta datang daripada belakang ke apa semua ke. So antara fungsi yang diberikan dekat sini, door open warning system. So ada kereta datang di belakang, dia bagi warning. Most of the thing kalau korang nak control mudah, korang boleh control dekat sini saja. Antara fungsi lain, dia ada lane change assist. Maksudnya dia bagi warning lah kalau ada kereta kiri dan kanan. Rear collision warning, RCW ni maksudnya bila kau reverse tu ada tak barang kat belakang, dia akan bagi tahu. Right? Intelligent cruise control kau boleh tukar. Kau nak pilih intelligent cruise control ataupun kau nak pilih adaptive cruise control. Tak kisah, ikut suka hati kau, ikut preference kau. Rear cross traffic alert kalau ada traffic. So kau boleh audio adjust kat sini ataupun dekat steering ni. Kau boleh adjust audio dekat situ ataupun dekat steering. So dia nak bagi, kalau korang rasa macam terang sangat, nak simple je, boleh juga tekan je benda tu. Kita pergi dekat setting. Kalau kita pergi dekat setting ni, kalau korang perasan apa semua ni, banyak lagi benda lain yang kau boleh adjust. Especially macam terang ni, kau nak buka sikit pun boleh, nak buka separuh pun boleh, nak buka habis pun boleh. Korang boleh decide setting tu. Kita nak bercakap pasal ADAS. ADAS yang terdapat pada Proton ini adalah level 2. Maksudnya dia bukan full autonomous, kau masih kena bagi input tapi minimal input. Dekat mana benda ni ada ni? Apa nama menate ni? Ni ada kamera tau dekat sini. So benda ni dia membantu. Pertama sekali kalau korang tengok kat sini dia tulis apa? Traffic sign information. Kadang-kadang dekat jalan raya ni kau akan nampak sign kelajuan. So dia akan capture kalau 90 km sejam ke 120 km sejam ke, benda tu, input tu dia akan
bagi tahu dekat dalam monitor dekat depan korang ni. So kalau korang bawa lebih laju daripada sign tersebut, dia akan bagi tahu kau. Dia akan bagi warning. Traffic sign information. Lepas tu, rear side radar system. Nampak tak? Benda ni dia memberi pelbagai fungsi, tapi spek ini hanya terdapat dekat premium dengan flagship. Korang bila nak beli kereta, so korang pastikan korang pilih spek yang korang tahu korang bayar korang dapat apa. Autonomous emergency braking, ini penting. Kadang-kadang zaman sekarang ni manusia ni pelik-pelik. Ada yang tiba-tiba berhenti mengejut lah, test braking apa semua. So benda ni dia at least dia akan brake sebelum betul-betul berlanggar. Maksudnya kalau betul lah berlanggar pun dia minimal damage instead of kau pergi langgar orang kat depan. Dia ada autonomous emergency braking. Banyak lagi spek ada kat sini. Cruise control function, macam saya bagi tahu tadi, korang boleh decide korang nak intelligent cruise control. Bermaksud steering ni dia pun boleh tolong control juga, ataupun adaptive cruise control. Kalau adaptive cruise control, dia sekadar control kau punya pergerakan kereta mengikut kereta di hadapan. Tapi kalau intelligent, dia campur semua. Kau boleh follow kereta kat depan punya kelajuan. Dan kalau kereta tu tiba-tiba turn ke kiri, turn ke kanan, asal ada line, kamera ni boleh baca, insya-Allah dia boleh follow. Tapi korang tak boleh lepas tangan daripada steering. Korang akan nampak dia macam bergerak. Dan benda tu tadi pada masa yang sama boleh tolong korang make sure korang berada dekat dalam lane lah. Alright. So untuk cockpit, sound display, steering wheel korang boleh control. Dan ini yang tadi saya cerita tu, ada ion. Ion ni tadi kat sini untuk cabin filter lah. Kalau yelah Malaysia zaman sekarang ni banyak sangat kuman-kuman ni apa semua. So kalau korang ada anak kecil yang sensitif ke apa semua, so benda ni tak semua kereta ada. So X70 ada. Alright, so benda lain yang terdapat kalau dekat sini, kalau korang tengok auto hold ni, auto hold, especially kalau dekat traffic light, jalan tu tak lurus kan, ataupun dekat simpang, ataupun kalau korang parking dekat tempat berbukit, so benda ni ada. Korang boleh control tadi mode pemanduan tu dekat sini. Tutup dia jadi comfort. Kalau kau tekan sport, dia akan lebih laju ataupun eco untuk jimat minyak. Alright. Dan tak tahulah dah ada kat sini, tapi kat kereta aku dah ada. Kereta ni dia ada juga Android Auto dan juga Apple CarPlay. Benda ni penting. Korang tahu, kalau korang tengok, kalau aku bertunjuk dekat depan ni, kita punya kamera ni dia boleh pergi 150 meter untuk detection apa semualah. Selain daripada kamera monocular ni, kita juga ada 360 kamera yang macam korang tengok ni tadi. Korang boleh adjust, korang boleh tahu parking korang apa semua. Benda ni penting dan best. Best sebab apa? Senang korang nak adjust parking ke apa semua kan. Lepas tu korang nampak ni, ni ada radar juga. Sensor bukan radar. Kita ada sensor untuk parking. So korang akan dengar bunyi sensor lah. Benda ni memudahkan kalau korang nak ambil parking. Perempuan senang nampak benda. Kita lelaki lain, kita tengok cermin. Mereka tak. Mereka nak tengok sini, nak pastikan betul tak. Sebab kereta ni besar. So nak adjust parking mudah. These are things yang bukan nak cakap small thing. Dia nak cakap macam function, practical yang terdapat pada kereta X70 ini. Overall bagi saya banyak pilihan. Antara kalau orang Malaysia ni, dia ada banyak option untuk SUV. Kompetitor utama kereta ni adalah Toyota Cross. Cuma harga dia mahal. If there is one thing yang aku rasa, kalau aku bagi 9/10 bintang. Kalau ada 1 bintang tambahan, aku boleh bagi dia 10 out of 10 if kereta ni ada hybrid mode. Itu je yang tak ada. Dia just pure engine combustion. Tapi kalau dia letak macam kat X90 ada hybrid, mild pun tak apa, untuk menjimatkan lagi penggunaan minyak. Tadi untuk facelift kita tahu kita dapat 4% combustion punya improvement lah. Tapi bayangkan kalau kereta ni dia boleh ada mild hybrid, at least mild hybrid kalau tak dapat buat plug-in hybrid. Then aku akan bagi dia 10 out of 10. Itu je yang kurang untuk kereta bagi aku untuk X70 ni. Ada satu lagi fungsi aku lupa nak cerita. Mungkin sebab waktu ni siang kot. Sebenarnya yang bestnya bila waktu malam. Kereta ni dia ada fungsi high beam secara auto. So bila korang tekan on korang punya high beam, dia akan activatekan kalau 40 km, tak ingat lah, 40 km sejam dan ke atas. Kalau ada kereta yang datang daripada arah berterangan, dia akan automatic low beam. So benda tu
ada dekat kereta ni. Kadang-kadang kita ni, yelah, adakah kita punca orang accident ke apa ke, silau sebab lampu kita kuat sangat ke, and kadang-kadang kita ni lupa nak tutup bila kita dah on. Proton X70 dia ada fungsi auto high beam. Basically kereta ni dia bagi kau 5 tahun warranty. Kalau korang nak tahu, Proton juga ada macam data package percuma juga, 5 gig sebulan. Benda tu korang kena explore sendiri. Aku nak cerita sangat pun aku kurang, sebab aku lebih kepada penggunaan terus ke Android Auto ataupun menggunakan Apple CarPlay. But what I can tell you, audio system dia gempak, dia punya Bluetooth connection dia very good. Lepas tu dia pun ada juga high proton kalau korang nak buka tingkap ke apa semua benda tu. Aku baru cakap high proton terus dia menyampuk. Dah. Kalau korang rasa benda tu annoying, korang boleh tutup ataupun korang boleh adjust pun sebenarnya. These are some of extra yang terdapat dekat sini yang bagi memudahkan pemandu lah. Instead of kau nak kena control buka tingkap ke apa semua, dia tu ada menggunakan voice command saja. Korang rasa macam mana untuk sebuah kereta yang berharga dalam lingkungan 98,000 ke 126,000 berapa ratus ringgit aku tak ingat, dengan spek yang ada lagi aku tak cerita tadi sebenarnya, macam auto rain sensor, 6 airbag, macam-macam ada tau dekat kereta ni. Yang tak semua kereta yang menjadi direct competitor dia ada, dan kereta yang ada tu pula lebih mahal. Dan harga ni tadi tak termasuk diskaun atau promo yang sedang berlangsung sekarang. Korang boleh pergi dekat Proton Sepenau untuk cek berapa diskaun yang korang boleh dapat kalau korang nak beli kereta-kereta Proton ni. So, jangan lepaskan peluang, pandu uji kereta Proton. Sekarang ni tengah ada, tak silap saya, kalau korang pandu uji, korang berpeluang untuk dapat Proton E-Mas, fully electric car daripada Proton. So that's it, saya punya review berkenaan dengan X70 ini. So jangan lupa like, comment, share, subscribe. Salam.